Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tanya? Baik yang kat rumah dekat dekat sini pandai dah menjawab. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita masih lagi dalam episod yang seterusnya, menantu perempuan lawan mertua. Okey. Menantu perempuan tak pandai masak. Bila mentua suruh masak, banyak bagi alasan. Jadi macam mana Ustaz nak selesaikan masalah ni? Alasan aja. Sebab tu wahai bakal isteriku pula. Wahai bakal isteri. Teringin ke? Bakal isteri bukan, memanglah siapa pun tak teringin. Alhamdulillah sama. Ya, baik sikit. Dia Okey, bukan bro. tak teringin, cuma isteri agak menakutkan. Okey. Minta maaf isteriku di rumah je. Ya, gini. Apa hal sekalipun, you all belajar untuk apa? Dapatkan Ilmu. Bila ada ilmu, boleh membezakan mana yang baik, mana yang Buruk. Begitu juga masak. Masak tak reti, masak reti. Dengan apa? Ilmu. Makna dah, if you know you want to be a wife, kena fikirlah. Apa dia? Apa preparation today for your tomorrow? Yes. Maybe James Bond said tomorrow never die. But you, I'm die. yes, bedal. Aneh kan? Mana nak beritahu pada dia? Nak beritahu, ambil cara ilmu. Bagaimana nak masak? Ini masak nasi jadi muai. Nah, jadi bubur. Jadi bubur. Ada pergi bubur. Orang tua tu nak makan lah. Masak nasi ke belum? Kata. Tengok muai. Menangis orang tua tu. Kau ingat aku sakit ke? Katanya. Kecil hati orang tua tu. Dia bagi pula dengan straw pula tu. Sebab apa? Kena dengan ilmu ni. Saya sendiri pun bukanlah nak cakap besar. Walaupun tidak benar. Bukan tidak benar. Walaupun tidak selalu masak bantu isteri. Tapi saya tahu masak sikit. Sekurang-kurang dalamilah. Ni masak-masak ni dalam Islam ke? Inilah sempitnya pemikiran orang kita. Apa benda ilmu yang ada dalam dunia ni, siapa nak buat apa ni? Anting apa ni? Ni tak. Sini. Bubur je lah antung-antung. Ya? Ni teko Aladin ni tak keluar jin. Nak buat benda ni lekuk-lekuk ni kena ada ilmu. Kemudian pula pengalaman. Kak Liza dia ambilnya pengalaman. Angah pun contohlah mungkin dia ambil sebagai contoh. Digarap ilmu dan pengalaman tadi pada dia. Insya-Allah. Ya, bayangkan tengok orang boleh buat telur goreng masukkan cheese. Pernah dengar? Biasa. Betul. Dulu mana saya langsung tak ada gambar. Masak telur bubur cheese. Ya. Kalau selalunya masak telur bubur hish gitu aja. Kan? Mana kena muka kena sini kan. Rupanya cheese ni tidak memercikkan telur atas muka. Ada ubat begitu. Belajarlah daripada ku ini. Sombong lah. Nak bagi apa dia? Kan sedap mak mentua. Lupa ambil nasi, makan telur je. Alhamdulillah. Makan telur. Sedapnya telur kau, kata dia kan. Sedapnya telur kau masak ni nak, oi. Lupa ambil nasi. Punya sedap telur. Betul. Selalu mak mentua tak nak makan telur, makan nasi je. Merajuk. Masak. Dia suruh kucing masak lagi baik. Dia maki hamunya kawan tu. Maka tak salah, jangan salah mak mentua beletih kat luar. Beletih ni biasa, hiburan dia. Kenapa? Sebab you buat kerja tak betul. Terimalah yang seadanya. Itu dia. Ya, bagaimana ambil belajar insya-Allah. Kalau masak air pun hangit, bayangkan tengok. Tengok ceret tu lebu. Teruk sangat tu Ustaz. Dan bakarnya atas dapur gas tu, lebu bukan air dengan ceret tu sekali. Hilang takut dia pula terbakar. Naudzubillah. Okey Kak. Okey Kak pula Ustaz. Bila pula aku ke jantina ni? Jangan marah bro. Baik. Jadi soalan seterusnya, betul ke nak mencari kebahagiaan cari suami yang pandai masak? Itu bukan soalan. Tahu tak yang saya ni nombor 2 Master Chef? Saja nak beritahu pandai masak. Okey Ustaz, soalan dia. Ya. Sikap suka sindir menyindir menantu perempuan dengan mertua. Pandang Ustaz macam mana? Mungkin pengalaman Kak Liza walaupun kita tak menantu bagi pengalaman tengok kawan-kawan, tengok friend dan sebagainya. Maksudnya kalau saya ada menantu perempuan ke macam tu. Tak kiralah, yang penting sini menyindir. Tak perlu kot rasanya. Tak tahulah sebab kalau tanya orang yang nak tak ada kata baik kan. Tapi saya rasa saya tak fikir pun nak jadi macam tu. Sekiranya pun anak lelaki saya bakal berkahwin, ada isteri yang saya rasa macam ada benda yang tidak kena ataupun benda saya rasa ada benda lah sebagai manusia adalah sedikit yang saya rasa macam tak puas hati, saya tak perlu menyindir sebab saya adalah jenis orang suka betul terang. Sikap saya adalah orang yang kalau saya tak puas hati, saya tak suka, saya akan cakap. Saya tak face to face. Itu saya punya sikap. Betul Kak Liza. Patut orang tua kata ya, agak ya.
Orang kata apa? Ikut kata binasa, ikut hati mati. Kan? Betul. Ukama kata apa dia? Hifzul lisan, salamatul insan. Jaga lisan, selamatlah Lisan. Pandai. Tepukan Ustaz. Yang pandai Sebab itu dalam bab ini penonton di rumah sekalian harmoniskan rumah tangga. Baik, kita teruskan lagi kita punya soalan Ustaz. Ya, Soalan yang seterusnya dengan topik mertua-mertuaku lagi ni. Okey, soalan dia, seringkali berlaku perselisihan faham antara mentua dan juga menantu yang disebabkan oleh kerana dialek ataupun logat. Maka di sini sidang penonton sekalian, sahabat-sahabat adik-adik yang berada di depan kami ini, studio ini, bahawasanya dalam perkahwinan kita kena ada dua benda yang cukup penting. Yang pertama, tafahum. Yang kedua, dia panggil tasamuh. Tafahum ni bukan kuih, jangan salah faham. Ingat si muka ni. Tafahum mana? Ada kaedah saling faham memahami. Okey. Orang kata orang putih apa? Understanding. Understanding. Memo of understanding. Kefahaman dalam rumah tangga. Contoh, saya tak suka makan petai misalnya. Okey. Isteri saya memang kaki petaya. Bukan petaya pula, kaki petai. Jauh betul petai. Nenek saya kata jangan makan petai, busuk kata dia. Betul. Maka tiba-tiba kahwin-kahwin, isteri makan petai. Apa perasaan suami? Maka di sini ada apa dia? Ada panggil tolak ansur. Nombor 2. Faham bini itu suka makan. Betul. Bukan haram. Halal atau mungkin orang kata makruh atau colok cerita lah. Makna halal. Maka suami ada budi bicara tolak ansur. Tengok. Okey. Kemudian isteri pula. Udah tahu pula suami tak. Dia faham dah. Oh abang tak suka ke? Kata dia. Abang tak suka ke? Tak. Kata dia. Sampai aku tak suka makan petai tau. Kan? Busuk mulut engkau. Contohlah kan. Susahlah nak apa benda kan. Ni. Jadi dalam kaedah saya nak tambah kena ada saling ihtiram. Saling hormat menghormati. Hak dia mau kahwin orang jauh tu pasal gapo. Hak mau gata-gata mau kahwin dengan Kelantan buat apa? Jodoh. Mana lalah bergaduh. Nauzubillah min. Zalim. Sebab kerana tidak ada saling hormat menghormati. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin ada soalan lain kan nak tanya? Bukan. Kali ni kita nak bagi Kak Liza pula macam nak tanya. Oh ya ke? Kak Liza pula soalan. Tak pernah menanya juga. Aku nak gaduh dengan Angah sebab nak juga soalan ni sebab Suka makan petai ke? Suka. Penampok. Suka makan petai. Okey. Ni soalan ni saya rasa bukan saya je, ramai juga wanita-wanita adik-adik kita yang bakal berkahwin ataupun yang sudah berkahwin ya. Ni saya pun walaupun umur taklah berapa tua sangat ya. Tapi tengok ni macam 26 je ni. 26 20 tahun dulu. Okey. Jadi soalan yang saya rasa memang selalu dah orang isteri-isteri ataupun bakal-bakal isteri bertanya ya. Macam ni Ustaz, yang mana satu lebih utama? Si isteri wajib mentaati perintah suami atau ibu kandung dia? Suami dia ada lelaki dah pandai. Dah jawab dah tu kan? Bagus. Memang jawapan dia bagi seorang perempuan apabila berkahwin dengan seorang lelaki wajib taat suami. Tapi bukan bermakna derhaka ibu sendiri. Kena hormati. Makna nak beritahu pada dia. Seorang isteri dia kena wajib suami dulu. Allah, Rasulullah, suami, baru mah bapa 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 yalah banyak kan dia ada BC ya. Jadi makna nak beritahu pada dia, tetapi kalaulah seorang suami isteri ke ibu Pandai. ada orang kata apa? Ini tak adil. Tu buat tak belakang. Kurus perut aku dibuat. Ini tak adil. Jangan ilmu pakai nafsu, nafsu pakai ilmu. Maknanya ini hukum Tuhan buat, bukan pandai-pandai dalam perlembagaan buat tidak ya, bukan masa buat. Maknanya suami dengan mak ingat tak, jangan ingat tak Al-Qamah tak boleh nak mengucap masa mati. Allah
Bila nak mengucap qul la ilaha illallah, Alqamah sahabat very friendly dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tu pelik, macam mana tak boleh ngucap kawan ni? Pelik kawan. Orang Kelantan dia. Tidak lah. Oh, tidak. Contohnya. Jaga-jaga, Okey, jaga. okey. Ya, rotan kau. Okey. Tengok, ya. Maka nak beritahu pada dia, tak boleh ngucap pasal apa? Tanya mak dia, "Wahai makcik, ampunkanlah kalau ada salah, saya takkan ampunkan anak saya dah buat saya kecil hati sikit." Tengok. Kemudian datang ke dia, "Makcik, Nabi suruh panggil makcik, saksikan kami nak bakar, kita bakar je." Kita bakar je dia. Anak makcik, "Kenapa nak bakar anak saya? Allah. Yang Muhammad ni Tuhan tak pernah aku dengar ni bakar-bakarnya. Ke bumi je, ha? Mohlah kita pergilah tengok." Antum mak lima je yang bakar. Kenapa? Sebab kalau dia mati pun neraka, makcik. Ni Nabi Allah beri peringatan. Kalau mati pun mengucap tak boleh neraka, makcik. Tidak, saya maafkan anak saya. Mengucap Alqamah. So bila tanya makcik, "What happened to you?" "Kenapa makcik?" Apa kata? "Suatu hari ketika Alqamah membawa makanan di hadapanku, disuap istrinya dulu, kemudian baru ku kecil hati, ku kecil hati." Nampak? Bukan ke cakap angah kau. Betul, Tak penonton sekalian. Ke perbuatan pun mak kecil hati. Mak siapa? Mak lelaki. Lepas tu wahai isteri-isteri, jagalah. Bukan kata nak bela, bukan Islam ni agama yang ekstrim, agama yang jahat, zalim tak. Sebenarnya kita ni tak mengaji tu masalah. Nak yang soleh Ustaz, dia memang tak boleh putus doa kepada mak bapak dia kan? Ya, Nabi sebutlah tu hadis, mana iza tarakal abdu du'a walidaini faqad yanqati'u rizquhu. Siapa-siapa yang tinggalkan doa untuk mak bapak dia, Allah putuskan rezeki dia. Allahu akbar, nasib No baik. happiness, no successful. Yang ada apa? Bloody full. Okey. Alright, terima kasih Ustaz. Alright. Tanya? Alhamdulillah. Okey Ustaz, soalan kita yang seterusnya Ustaz. Okey. Kak Liza ya. Memberi Sangat sebelum minta izin lah, sangat. Okey. Tanya ataupun pandangan bagi Liza akan jawab. Saya beri. Okey. Saya beri laluan dekat Liza dulu. Silakan. Okey. Ya. Memberi barang-barang yang mahal kepada mertua hanya untuk dijadikan umpan bagi menarik perhatian mentua. Bagi barang-barang mahal pada mak mentua saja nak umpan. Macam kaki kipas lah. Nak hati mak mentua. Kipas. Bukan. Macam kaki kipas. Ini maksudnya saya sebagai mentua ke ataupun saya sebagai menantu? Menantu. Menantu. Okey. Kalau saya sebagai menantu, saya rasa apa salahnya kalau saya berkemampuan dan saya rasa saya ada mentua yang baik, apa salahnya saya bagi hadiah, bukan umpan, dengan harapan supaya mengekalkan lagi hubungan rumah tangga kami, tak ada niat apa-apa, saya rasa tak salah. Ya, Tapi macam mana Ustaz, kalau isteri bagi barang aja? First ni saya setuju. Mana kalau tidak ada niat di sebaliknya, memang memenangi hati mak mentua. Okay? Salahnya? Contoh dia, saya ada katalah ni contohlah. Contoh orang lain kan nanti marah lah, biar aku pula. Maknanya katalah orang lain ataupun angah lah. Okey. Mak angah ada 3 orang birah. Birah ni, birah beras semua dalam tu. Jadi kita duit banyak ni. Maka mak minggu depan kita orang cadang nak pergi holiday. Mak nak ikut tak? Kan? Contohlah. Mak tak nak. Mak kita tadi kan. Mak meloncat seronok. Maknanya kita tak ada niat untuk kata, tengok aku menantu yang paling baik kan. Hampa ni apa dah. Itu maknanya niatnya tak betul, maka tak dapat apa-apa. Kosong. Itu je. Kita dapat apa-apa yang anda kena ingat ya. Yalah, tapi kalau dia bagi mak mentua aja tapi Angah nak beritahu dulu Angah buat macam tu tapi tak jalan. tak ada buat macam tu. Tapi saya memang dulu penghabiskan duit untuk mak mentua. Patutlah. Saya nak ambil hati. Patutlah dah. Okey. Bukan, masa tu belum jadi mak mentua, baru nak jadi. Masa tu saya penghabis. Okey Ustaz. Okey. Soalan seterusnya. Jika berlaku pergaduhan, siapakah yang patut mengalah? Menantu ke atau mak mentua?
Yang bergaduhnya mak mentua dengan? Saya pun tak tahu siapa yang bergaduh ni. Okey gini, tak apa-apa, saya faham. Begini, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang di rumah juga di studio ni, nak bagi tahu dalam bab bergaduh ni, gini, dalam bahasa mudah, dalam bahasa indah, budaya orang Melayu yang tidak bercanggah dengan syariat, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Maka fikir-fikirlah mana yang patut. Maka soalan dia, patutkah kita bertengkar dengan mak mentua yang juga merangkap mak kita sendiri? Betul. Atau satu lagi, patutkah yang kopi marah tengking menantu kamu depan anak kamu? Patut ke? Atau kamu marah anak kamu depan menantu kamu? Patut ke? Patut, kerana inilah kataran nafsu manusia ni. Dia marah. Ni kes mudah. Patut saya tak heran kalau orang kahwin baru sebulan boleh bercerai. Sebab apa? Campur tangan bergaduh. You kahwin dengan anak I, you duduk rumah I, tahu sebab gitu. Kita kata saya pada kikat kalau sering saya dengar pun mak mentua dengan tak kisah. Sebab apa? Saya tidak suka duduk dengan mana-mana pihak. Mak saya pun saya tak nak, mak mentua tak nak. Cari rumah walaupun seburuk-buruk rumah saya sewa, bumbung siling saya boleh pegang ni, wallahi lah ni cerita betul ni. Boleh pegang, tapi bukan kerana benci mak mentua rumah ni, tidak. Supaya kita tak nak takut mulut kita terlanjur bicara dengan mereka. So usaha ada wang walaupun sedikit, buatlah yang terbaik, because for your spouse, your parent, your family, buat terbaik insya-Allah. Yang penting alangkah indahnya bila kita mati bukan sekadar beriman dengan Allah, tapi lisan kita, lisan yang cukup cantik dengan ibu kita atau ibu mertua kita atau bapa kita dan bapa mertua kita. Itu antara dia. Ya. Walaupun salah mak mentua kita. Ya, maknanya saya kata tadi dah, bukan bermakna kita minta maaf kita salah. Tapi dalam bab ini Allah kata pada wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Allah puji orang yang tahan marah, sabar jangan marah, dan jadi wal afi, pemaaf bagi manusia. Tengok. Alhamdulillah. Subhanallah, Nabi orang pukul, orang katok Nabi, orang baling Nabi, macam-macam luka berdarah. Small matter for Nabi. Why? Ni. Uskedil bohot acah. Dalaman cukup cantik. Sebab cantik. Ada hubungan dengan Allah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya Ustaz. Perlukah kita berlumba-lumba dengan biras kita yang lain dalam usaha memenangi hati mertua untuk mendapatkan harta? Perlu tak dia berlumba-lumba? Saya tak berlumba-lumba nak berapa apa tadi? Mendapatkan harta daripada mak mertua. Dia buat baik dengan mak mentua, bagi sekian bentuk barang dan sebagai hadiah. Mata-mata nak bila nanti mak mentua ni kan bagilah harta yang ada sikit kat dia. Ini nak tanya pendapat saya. Ya, boleh mungkin Kak Lih. Okey, kalau pendapat saya rasa saya rasa insya-Allah saya tak macam tu. Tapi agak pelik kalau ada menantu yang berperangai begitu. Maknanya memang tak baguslah. Niat dia pada awal pun dah tak bagus, sebab tu rasanya rumah tangga dia pun takkan bahagia kot. Sebab niat dia dah tak baik. Kalau tanya saya tak terfikir ke arah itu. Rasanya kita dapat kasih sayang daripada keluarga mentua dah cukup dah. Harta tu tak pernah terfikir pun bila kahwin ke atau apa kita nak harta orang mak mentua. Itu kalau bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Perbuatan kerja whatever dalam hidup kita ni berpandu kepada niat masing-masing. Semayang kadang-kadang nampak sah Tuhan tak terima, betul atau tidak? Betul. Sedekah kadang-kadang bagi berjuta, contoh dia Tuhan tak terima tapi sah, betul atau tidak? Sebab terpulang pada niat masing-masing. Sebab itulah kita kena ingat, bukan tak boleh. Memang Allah kata fastabiqu fil khairat. Berlumba-lumbalah buat benda baik. Orang derma 1,000, aku nak 1,500. Tapi dengan syarat, bukan untuk sum'ah, bukan untuk nunjuk-nunjuk, bukan untuk riak, bukan untuk sombong. Berlumba ni untuk diri kita tengok kebaikan. Allah, aku nak buat baik. Takkanlah biar aku bagi ni, aku nak bagi juga. Bagi pelan-pelan dekat mak. Inilah yang mampu cek bagi dekat mak. Yang penting niat tu adalah ikhlas. Itu cara yang terbaik Ustaz. Ya. Soalan seterusnya. Ada mertua. Alamak, yang ni macam dah jawab soalan Ustaz. Saya bagi soalan lain lah. Ya. Mana pula soalan dah habis Ustaz? Ada. Okey. Bagaimana isteri yang berkahwin dengan anak mak? Anak mak. Anak mak ni kira anak manja. Ingin mengawal emosi dan hati sepanjang perkahwinan mereka, terutama yang tinggal sebumbung.
Ulang balik soalan tadi ni. Biar puas dengar. Bagaimana isteri yang berkahwin dengan anak mak, anak manja, ingin mengawal emosi dan hati sepanjang perkahwinan mereka, terutama yang duduk serumah dengan mak mentua tu. Macam mana Ustaz? Sidang penonton sekalian ya Kak Liza dan Angah. Anak manja ni pun satu masalah juga. Mungkin kita katakan anak tunggal. Seorang-seorang tu anak lelaki dia. Itu yang ada. Ada orang anak ramai, itu seorang lelaki yang ada. Maka seorang isteri ataupun seorang suami yang kahwin dapat anak manja, mereka kena ingat yang pertama ialah kita kena banyak sabar. Memang berkarenah ya, berkarenah. Yang keduanya kita kena nak sebut tadilah, kita berdoa banyak-banyak insya-Allah. Moga-moga Allah lembutkan hati orang-orang tersebut, sama ada mak mentua ataupun pasangan kita, supaya ada kebaikan dalam perkahwinan ini. Jangan sekali-kali orang kita mengkenen-kenen, memerli-merli, ia mengutuk-kutuk dan sebagainya. Jangan jaga lidah, kerana takut kekeruhan akan bermula dalam rumah tangga walau baru kahwin setahun dua. Ini antara maknanya kena jaga bagi elok insya-Allah. Sabar, doa banyak-banyak insya-Allah agar rumah tangga kekal untuk selama-lamanya. Ialah itu yang terbaik Ustaz. Ya, Kita insya-Allah. balik berdoa. Okey Ustaz, dengan Kak Liza rasanya kita pun dah sampai penghujung rancangan. Kita dah sampai dah. Kan tak sampai-sampai lagi. dah sampai dah. Jadi mungkin Kak Liza dah pun nak cakap dulu. Tadi itulah berbalik kepada tu tadi, isu tu tadi Ustaz. Maknanya sekarang ni kalau misalnya kita dah kahwin dengan anak mak tu tadi, apa saja keinginan mak mentua kita, walaupun menyakiti hati kita, walaupun kadang-kadang malam dia tak nak tidur, kita tidur dengan mak dia pun kita kena terima Ustaz. Ya, dan kita terima belaka sebab baik lelaki perempuan, tapi keutamaan tadi kita tadi yelah. keutamaan tadi ya. Alhamdulillah Angah, terima kasih kita ucapkan dengan masa yang ada ni lah yang suntuk ni. Terima kasih banyak kepada Kak Liza yang sudi bersama dengan kita dan membicarakan topik kita ini, iaitu mertua-mertuaku dalam rancangan cukup hangat pada masa kini, iaitu dalam rancangan Anta Tanya Alhamdulillah, terima kasih Kak Liza. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri tak nak jaga. Habis keburukan orang diceritakannya. Boleh tak saya pergi kerat lidah dia? Amboi. Woi. Mendidik saya daripada kecil, kalau kita bagi dekat orang, jangan ada fikir dapat balasan atau apa. Betul. Macam saya, kadang kalau saya kawan-kawan nak pinjam duit, saya bagi, tapi saya takkan ingat yang saya akan dapat balik. Allah. Tapi ada limit lah. Biasa limit saya macam saya bagi pinjam RM5,000, RM10,000. Ada saya tak apa. Saya jenis macam itu Ustaz. Tapi lain kali pun nak kena faham, nak bagi pinjam berfikir siapa yang nak meminjam tadi ni. Betul Ustaz. Kalau muka